Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahawanya takwa Allah, iaitu ialah gedung, tempat keluar dan datang daripada segala jenis kebajikan, dan berlaku ia pada sekalian ibadat dan adat, dan lagi ia asal tempat keluar segala amal yang sempurna dan segala amal yang diterima akan dia. Itulah takwa. Ya, taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syariah ilah. Takut ke Tuhan itu merupakan midar. Apa midar? Paksi. Berpaksi tempat berpusing segala kebajikan di situ. Bila tidak ada takwa, maknanya tidak ada paksi pun, pemusingan kebajikan rosak. Itu besarnya takwa. Takwa mana junjung segala perintah, tinggal segala larangan. Itulah dia, ringkas dia. Tapi apa perlarangan, apa yang disuruh, itu kena belajar. Kita kena tahu apa yang Tuhan suruh. Mana mungkin manusia dapat melaksanakan suruhan kalau dia tidak mengetahui apa itu yang disuruh. Dan mana mungkin manusia boleh meninggalkan maksiat kalau dia tak tahu apa itu maksiat, ya? Jadi kalau dia tak tahu, dia tak boleh buat. Kalau dia tercongang-congang, macam kita buat program dan program besar ni, ya, 2-30 ribu dia punya apa, maknanya yang hadir, program besar. Jadi sebelum program yang paling penting apa? Taklimat, kan? Dia kena beri taklimat. Mana dia berjalan, kerja pening nak buat apa? Nak buat apa? Tanya, tak ada program, kena taklimat. Baru dia tahu apa perjalanan nak buat. Begitulah kita duduk atas dunia. Apa kita nak buat? Taklimat tu Quran wa sunnah. Ya, tempat rujuk kita nak tahu apa nak buat, Quran wa sunnah, baru dia selamat. Kalau tidak, dia terpinga-pinga tak tahu matlamat hidup, akhirnya diri tipu oleh nafsu dan syaitan, menjadikan bahawa dunia matlamat. Dia biasa. Dunia bukan matlamat. Dunia tempat kita lalu. Matlamat kita sana. Dan aisyul akhirah, jadi kehidupan sebenar melainkan di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula tempat berhimpun sekalian, iaitulah al-aqibah, segala kesudahan berhimpun di sana, di takwa. Dalil firman Ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibah, mana kesudahan, kemuncak besok di akhirat, bagi siapa? Kemenangan lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Artinya bermula segala kepujian pekerjaan yang tersebut itu bagi sekalian orang yang takut akan Allah. Takut ke mana gerun, takut ke mana junjung, ya. Takut mana membuat segala yang disuruh, tinggal larang. Itu intipati dia. Dan lagi firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini lagi besar. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya segala amal yang diterima akan dia oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Minal muttaqin, daripada orang yang amalan sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi dua perkara ni. Yang pertama, kita pastikan penerimaan amal. Sebab kita kena terbuka dua pintu baru selamat. Kalau satu pintu je buka, tak selamat. Ya, dia buka pintu amal je, tapi pintu penerimaan Tuhan tak buka. Ya. Dengan makna apa? Amal dia tak diiktiraf. Sebab apa? Rosak. Riak, wujud, takabur, macam-macam masuk. Habis semua tu. Jadi kita nak biar pintu amal terbuka, pintu penerimaan pun terbuka, baru selamat dia. Babul qabul, dua pintu kena buka. Kalau tidak, bahaya besar. Maka yang dibuka tu daripada siapa? Orang yang bertakwa tu. Innama yatakabbalullah, sesungguhnya menerimalah oleh Ta'ala minal muttaqin, daripada orang bertakwa. Amalan yang lain tidak diterima sebab ada, bila tak ada takwa dia habis. Dan takwa paling besar apa? Yang tinggi sekali, atas. Basic je lah. Mula-mula apa? At-taqwa an-syirk. Takwa daripada syirik. Mana kita menjaga diri kita, berawas daripada dosa ataupun pahaman syirik yang sangat bahaya. Waktu Sayyidina Umar mengatakan takwa ni
Kalau kau nak tahu, kau tengok orang berjalan dalam hutan yang penuh dengan duri. Tengok, dalam hutan dalam duri penuh tu. Maka kau tengok dia berjalan macam mana. Sementara tentu dia berjalan dengan cermat. Ya, dia langkah satu. Dia tak ada derung, dia langgar dia habis lewat. Penuhlah kaki dengan duri, melawung dia sakit. Jadi jalan tu kena cermat. Ya, pastikan dia tidak terpijak duri maksiat. Duri mungkar yang merosakkan rohani dia tadi. Itu kena jaga. Dan bila dia jaga sungguh, Allah terima memang. Allah terima daripada mutakin. Mana orang mutakin? Orang yang bertakwa. Mana orang takwa? Orang yang beringat, berjaga. Bila dia berjaga, cantiklah amalan dia, bersih, tak ada riak, tak ada ujub dan sebagainya, contoh, maka layak diterima. Tapi kalau sebaliknya penuh sana, niat ni tak ikhlas dengan riak, ujub, semua tak kabur, habis amal tu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis yang mana menggerunkan kita, golongan ditolak ni golongan hebat dalam hadis panjang. Siapa dia golongan hebat? 3 golongan. Pertama, pemegang ulumus syariah. Kita kalau nak tahu hukum syariat, kita rujuk pada apa? Pada mak kontrak kan. Kita rujuk pada ulama. Ulama tu pemegang, dia yang tahu apa kehendak Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarlah pangkat dia. Yang kedua ialah al-mujahid, orang yang berjuang, dia sanggup mati. Dengan sebab perjuangan tadi sampai Islam di seluruh dunia. Hebat tak? Hebat. Dan satu lagi as-sahab, orang pemurah. Dia kalau demo tak ada ratus-ratus ni, main ratus ribu, juta kalau dia bagi. Hebat tak? Hebat. 3 yang hebat ni dalam hadis, 3 ni dihumban ke neraka. Dia lelau muka dia, tuan baling malaikat. Sebab apa? Ini lipasadil qalbi, rosak hati dia. Mana dia buat ibadat, semua dia tanya, tuan tanya, ke mana kau gunakan umur? Yang ulama, sungguhlah kami gunakan sepenuh masa, ya Allah, cari ilmu, dan dapat ilmu kami menyebarkan, mengajar siang malam. Tuan jawab, kazab, tak bohong kau tu. Kau buat semua kan kerana aku. Kau buat tadi tujuan kau nak dapat nama, nak dapat glamour, nak dapat pujian, sanjungan, semua kau dah ambil atas dunia. Hebat nama kau dipuji di jurang. Maka ini malaikat tumuskan muka di bawah, lelau dia baling dalam neraka. Mana ulama, ada ulama yang dia lelau muka ke bawah, disayid oleh malaikat dan dibuang ke neraka. Sebab apa? Lipasadil qalbi, kena rosak dalam, tak ada keikhlasan. Itu bahaya. Begitulah 2 lagi tu yang berjuang. Bila tuan tanya apa kau guna umur aku beri, dia jawab seronok, berjihad ya Allah sampai kami mati. Semua tuan jawab kazab, tak bohong. Semua kau nak nama, orang dah puji kata dunia. Begitulah penderma dia, bagi angka kasar-kasarnya 7 angka pada dia. Tapi dalam usaha tidak ikhlas, riya, ujub, habis. Semua ni 3 golongan dia lempar ke dalam neraka dengan sebab qalbi mereka tidak bersifat dengan qalbin muttaqin, orang betul-betul bertakwa kepada Allah. Sebab mana dia tak sesuai situ, maka amal ditolak. Bermakna dia satu pintu je ada. Pintu amal ada, masya-Allah, kuat, tapi pintu tak kabul, penerimaan tak terbuka lagi. Sebab apa tu? Penyakit dalam tu ada. Itu sebab mana kejayaan kita, itulah orang yang membersihkan dalaman dia. Allah. Dan lagi takwa Allah Ta'ala ialah asal pendirian agama. Berdirinya agama asal takwa. Kalau tidak takwa, habis. Daripada awal pekerjaan hingga akhir. Dan yang hidup dengan dia agama Islam atas selama-lamanya. Islam tu bangkit cantik apabila orang membawa tu benar-benar bertakwa kepada Allah. Yang ditakut hanya Allah, yang digerun itu yang lain tak ada. Orang macam ni betul-betul hebat keikhlasan dia. Dia ni Allah jadikan sebab kebangkitan agama Islam itu sendiri, berbanding orang yang sebaliknya, yang tidak ada takwa, yang rosak dalam mana tadi, dia tidak boleh membawa agama. Bawa agama Allah pun dijadikan alat, bukan bawa betul, bawa dia tidak ikhlas dan sebagainya. Itu pentingnya, maknanya apa? Kita memantau sifat takwa. Apa takwa? Menjunjung perintah Tuhan, meninggal larangan dia, zahirnya dan batin. Itu kita cek.
Benda tu kalau ada kat diri kita, alhamdulillah. Kalau tak ada, prepare balik supaya kita dapat makna takwa yang sebenarnya. Sebab ni diangkat oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi darajat takwanya. Habis tu. Kemudian kata bermula yang bersifat dengan dia ialah akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa ala sayyidina khairul anam. Alhamdulillah.